penting lah. Nanti cikgu akan post dalam grup. Okey, jadi untuk yang beragama Islam, kita akan teruskan kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, jadi hari ni apa yang kita nak belajar? Kita nak belajar sesuatu yang kita pakai sampai ke tingkatan 5. Jadi yang ini masuk exam, masuk SPM. Siapa yang faham awal, dia bonus untuk dia nanti tingkatan 5 dia senang. Dia senang. Sebab tu kalau untuk form 2 ni, siapa yang mudah faham, sebenarnya SPM untuk matematik dia senang. Okey, jadi suara cikgu jelas ke? Ada tersekat-sekat ke suara cikgu? Tak ada. Okey, tak ada Okey, baik. Okey, jadi cikgu akan terus share skrin. Okey, skrin cikgu dah boleh nampak ke skrin cikgu? Baik. Okey, bagus. Okey, inilah yang kita akan belajar. Okey, jadi dekat muka surat 1 ni, cikgu akan tunjuk macam mana nak cari nilai XY. Okey, lepas tu dekat muka surat 2 ni, cikgu dah mula ajar kamu cara nak buat graf. Okey, jadi kita hari ni kita nak belajar bahagian fungsi. Okey, kita nak belajar bahagian fungsi yang ada pada bab 8. Fungsi. Jadi, apa kaitan fungsi ni? Fungsi dengan graf. Okey, kita panggil graf fungsi. Kita panggil dia graf fungsi. Kenapa graf fungsi? Okey, kamu kena ingat, graf pun dia ada nama dia. Macam kamu, ada yang nama dia Rifki, ada yang nama dia Fakrullah, ada yang nama dia Durani. Jadi, bila cikgu cakap, okey, Adlan. Okey, kamu dah boleh bayang dah bentuk Adlan tu macam mana, mata Adlan tu macam mana. Okey, graf pun dia ada nama. Okey, graf, cikgu bagi nama yang pertama, kita panggil dia graf linear. Bila cikgu cakap graf linear ni, dalam graf fungsi dia ada graf linear, nanti cikgu akan tunjuklah. Okey, graf linear ni, bila orang kenal graf linear ni, dia dah boleh terus bayangkan dah macam mana bentuk graf tu. Graf linear ni, dia adalah satu graf yang dalam keadaan garis lurus. Ni nota cikgu ni nota. Macam biasa cikgu tak terus buat latihan, cikgu terang dulu apa kita nak belajar. Okey, graf linear dia adalah satu graf yang dalam keadaan garis lurus. Sama ada garis lurus dia ke atas ataupun dia ke bawah. Tak kisah, selagi kamu nampak graf kamu tu dalam satu line, dalam satu line garis lurus, itu kita panggil graf linear. Okey. Yang kedua. Nama graf yang kita nak belajar, kita panggil graf kuadratik. Kita panggil graf kuadratik. Kuadratik. Jadi apa ni graf kuadratik ni? Macam mana bentuk dia? Graf kuadratik ni dia ada dua bentuk. Nanti cikgu ajak. Okey. Tapi bentuk dia cikgu tunjuk dulu. Graf kuadratik ni bentuk dia ada dua. Sama ada graf tu dalam keadaan senyum ataupun graf tu dalam keadaan masam. Itu adalah nama dia graf kuadratik. Kamu jangan main-main. Bab graf ni jangan main-main. Bab graf markah dalam SPM adalah 9 markah. Banyak tu. 9 markah. Cikgu boleh tunjuk kertas SPM. Nanti kamu tengok. Nombor 3, kita panggil dia graf kubik. Graf kubik. Kubik. Nama dalam bahasa Inggeris kita panggil kubik. Dalam bahasa Melayu, kubik. Okey, bukan kubis tau. Kubik. Kubik. Okey, macam mana bentuk graf kubik ni? Okey, bagi bentuk graf kubik, bentuk graf kubik ni, okey, bentuk graf kubik ni dia macam ni. Dia adalah gabungan senyum dan masam. Okey. Ingat, cikgu ingat tunjuk Kalau graf kuadratik, kita ada dua bentuk, sama ada dia senyum
dan sama ada dia masam. Cikgu tak nampak pun senyum, tak nampak pun masam. Mestilah kamu tak nampak dah cikgu tak tulis mata. Nampak ni kalau cikgu buat mata. Kan nampak tu dia senyum. Okey, kalau cikgu buat masam. Kan nampak tu dia masam. Itu adalah graf kuadratik. Graf kubik dia adalah gabungan. Dia adalah gabungan. Gabungan. Gabungan apa tu? Gabungan senyum tambah masam. Okey, tambah tu tak jelas cikgu tulis. Senyum tambah masam. Okey. Okey gabungan senyum tambah dengan masam. Okey. Dan yang keempat yang terakhir kita nak buat 4 graf ni malam ni. Kamu hanya tengok cikgu buat slow-slow. Okey, nama dia graf pecahan. Cikgu namakan dia graf pecahan. Graf pecahan ni kenapa cikgu cakap graf pecahan ni? Dia berpecah. Kalau kita tengok graf garis lurus dia bersambung. Kalau kita tengok graf kuadratik dia bersambung. Graf kuadratik masam pun dia bersambung. Kalau graf kubik dia bersambung. Tetapi graf untuk graf pecahan ni dia berpecah. Macam mana bentuk dia? Satu dekat atas, satu dekat bawah. Graf dia dalam keadaan berpisah. Berpisah. Sekejap cikgu tulis. Graf dia dalam keadaan berpecah. Berpecah ataupun kita panggil dalam keadaan berpisah. Salin ni nota cikgu. Salin nota cikgu kemas-kemas. Ini yang kita nak buat pada malam ni. Kita nak buat 4 jenis graf iaitu graf kuadratik, graf kubik, graf linear. Dan seterusnya. Okey. Kejap. Cikgu kemaskan nota cikgu supaya kamu boleh salin. Alamak. Tak apalah cikgu tak buatlah garis atas tu. Okey. Okey. Inilah dia punya graf. Okey. Jadi kenapa kita kena kenal graf tu? Kenapa kita kena kenal graf tu? Okey. Graf linear adalah satu line. Line tu garisan. Garisan tu apa? Satu garis lurus. Sebab tu bila orang cakap graf linear, kamu terus ingat dalam fikiran kamu, dia dalam keadaan garis lurus. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, bila soalan cakap graf kubik, bila soalan cakap graf kubik sama ada dia senyum ataupun dia masam. Silap, kuadratik. Kalau graf kubik, gabungan senyum dan masam. Kalau graf pecahan tu macam mana? Kalau graf pecahan tu, kamu akan nampak dia dalam keadaan pecahan. Jadi kamu tengok, kalau graf linear, cikgu, fungsi tu apa? Fungsi tu persamaan dia. Untuk graf linear, fungsi dia adalah Y. Tengok ni cikgu tulis. Kan kita belajar domain kodomain Y, X tu kan. Graf linear, fungsi dia adalah Y sama dengan MX tambah C. Salin je dulu, nanti cikgu akan terangkan lah. Cikgu akan terangkan apa tu semua graf linear, graf kuadratik. Okey. Yang kedua. Yang kedua untuk graf linear ni yang warna merah ni tak masuk silibus kamu, dia masuk silibus form 3. Graf kuadratik kamu belajar dekat form 4. Graf kubik ada dalam ADMAT. Graf pecahan ada dalam form 2. Okey, yang ni kenapa cikgu ajar awal-awal ni? Cikgu ajar awal-awal nak buat macam mana dah ada dalam silibus kamu. Okey, graf kuadratik fungsi dia apa? Ingat yang warna merah ni adalah fungsi Merah tu adalah fungsi dia. Graf kuadratik fungsi dia macam mana? Cikgu padam mata ni kejap. Kacau lah mata ni. Okey. Graf kuadratik adalah Y sama dengan A X kuasa 2 tambah B X tambah C. Ni fungsi ni fungsi. Kemudian graf kubik adalah Y sama dengan A X kuasa 3 tambah B X kuasa 2 tambah C X tambah D. Graf pecahan dia ringkas saja Y sama dengan A per X. A per X. Jadi yang warna merah ni apa ni? Ini tadi kan kita tengah belajar tentang graf. Kita belajar graf. Graf ni yang warna hitam tu.
Yang graf linear, graf kuadratik, graf kubik, graf pecahan. Kita belajar graf. Lepas tu dalam kita punya tempat nama tajuk kita tu kita bercakap tentang fungsi. Fungsi itu apa? Fungsi itu yang warna merah ni. Yang warna merah ni. Kalau linear dia y sama dengan mx tambah c. Kalau kuadratik y sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Graf kubik dan graf pecahan. Okey, jadi yang warna merah tu adalah fungsi dia. Yang bentuk-bentuk ni adalah graf dia. Okey, jelas ke semua sampai situ? Boleh faham? Boleh. Ah, Cikgu. Okey, bagus. Kita dah kenal dulu. Macam kita nak kenal orang lah. Kita kena kenal nama dia dulu. Mana ada orang kalau kita nak kenal seseorang kan. Mana ada kita kenal dari mata dia. Mana ada kita kenal daripada barang dia. Kita nak kenal orang tu dengan jelas kita kena tahu nama dia. Barulah kita boleh kenal yang lain. Daripada nama, barulah kamu kenal barang dia macam mana. Barulah kamu kenal perangai dia macam mana. Sebab tu cikgu terang dulu nama dia. Yang warna merah warna hitam tadi. Okey. Lepas tu cikgu terangkan tentang fungsi. Sebab apa? Sebab cikgu nak kamu faham fungsi tu apa. Okey. Jadi ini nota kita. Siapa yang tak sempat salin, sila ambil gambar. Dah habis salin ke semua? Ya, cikgu. Okey. Okey, bagus. Okey. Jadi, cikgu akan teruskan. Cikgu akan teruskan penjelasan cikgu. Okey, jadi cikgu akan tambah page. Cikgu ni terang satu-satu. Kalau kamu tak faham, kod-kod lah kalau ada yang perempuan ataupun lelaki yang kurang faham. WhatsApp cikgu. Nanti cikgu akan jawab. Tanya cikgu soalan. Tapi yang pasti kamu kena fokus lah. Fokus untuk cari apa yang kamu tak faham. Okey. Jadi cikgu ni, kita ni tengah belajar tentang graf. Cikgu nak recap balik bahagian koordinat. Bila cikgu cakap tentang graf, kita akan ada paksi. Kita akan ada paksi. Paksi apa? Paksi dekat sini kita ada dua jenis paksi, iaitu paksi X dan paksi Y. Nanti cikgu tunjuk. Okey, kemudian daripada paksi Sekejap ada kawan tak? Kawan kamu. Sekejap kawan kamu nak masuk. Sekejap bagi cikgu tengah tolong ni kawan kamu. Okey, jadi daripada paksi barulah kita pergi kepada titik koordinat. Titik koordinat. Okey. Jadi dekat sini kita ni nak belajar buat graf. Tapi sebelum cikgu nak pergi buat graf yang mana? Yang tadi tu. Graf yang mana? Yang tadi tu. Okey. Lepas tu, graf tu yang tadi. Sekarang ni cikgu akan jelaskan balik tentang paksi. Okey, cikgu dah ada ajar dah sebelum ni, tapi cikgu akan terangkan lagi sekali. Okey, kita ada dua jenis paksi, iaitu yang pertama sekali kita panggil paksi X. Paksi X ni, dia punya ciri-ciri adalah dalam keadaan mengiring. Ataupun kita panggil dia dalam keadaan baring. Macam mana tu paksi X? Okey, paksi X adalah satu keadaan bila graf tu mengiring. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kita ada paksi Y. Kita ada paksi Y. Paksi Y ni ciri-ciri dia apa? Dia berdiri. Berdiri. Ataupun dia dalam keadaan tegak. Okey, jadi kita ada dua jenis paksi. Paksi X dengan paksi Y. Paksi X tu baring. Paksi Y tu tegak. Jadi cikgu tunjuk pula dia tegak dekat sini. Kita akan nampak dia tegak. Nampak tu dia tegak. Jadi kamu kena ingat. Paksi X adalah dia mengiring.
dan paksi Y adalah dia dalam keadaan tegak. Dalam paksi, dalam paksi, cikgu buat nota yang warna biru. Dia ada, kita panggil dia skala. Skala tu apa? Skala tu adalah pengukuran. Pengukuran. Kalau paksi X, kalau dia ke kanan, dia makin positif. Kalau, cikgu tunjuk macam ni. Cikgu padam. Salin tahu nota cikgu? Kalau dia ke kiri dia negatif, kalau dia ke kanan dia positif. Negatif bermaksud makin kecil. Positif bermaksud makin besar. Okey, kalau paksi Y ni macam mana? Paksi Y ni kalau dia ke atas bermaksud dia makin besar. Kalau dia ke bawah bermaksud dia makin kecil. Kalau sempat salin tahu nota cikgu. Ini adalah dia punya skala. Jadi, tengok kat depan ni. Skala ni, sebelum kita tulis skala, kamu kena tahu pusat. Sebab apa? Sebab daripada pusat tu, baru kamu mula dia punya turutan skala. Contoh, cikgu akan tulis dia punya kosong. Dekat paksi X ada pusat, pusat dia kosong. Dan paksi Y ada pusat, pusat dia kosong juga. Ingat, kosong menjadi titik tengah. Pusat ni penting. Pusat ni adalah menjadi center point dekat mana dua paksi tu akan bergabung. Jadi, bila kamu nak buat graf, nak ke tak nak, suka ke tak suka, kamu kena ada nilai kosong. Kamu kena ada nilai kosong. Jelas tak jelas? Jelas. Okey, baik. Jelas. Okey, mantap. Okey, jadi kalau paksi X, bila dia ke kanan, kan cikgu tulis dia positif. Bermaksud dia makin besar. Jadi cikgu tulis dia makin besar, dia akan terus makin besar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Kalau untuk paksi Y, kan cikgu tulis yang positif. Positif dia ke atas. Maksudnya dia makin besar dia ke atas. Kita tulis positif 1. Terus besar. 2. Membesar lagi. 3, 4, 5. Dia terus membesar. Tetapi untuk skala, bila cikgu tulis dia negatif, bermaksud dia makin kecil. Kita akan terus dengan negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6. Kalau untuk paksi Y, negatif. Negatif tu ke bawah. Bila negatif tu ke bawah, kita tulis negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5 dan negatif 6. Makin kecil. Dia ibarat apa? Dia terjatuh ke bawah, terjatuh ke bawah, terjatuh ke bawah. Okey, jadi cikgu tambah nota cikgu dekat sini. Cikgu tambah nota dekat cikgu dekat sini. Cikgu tambah apa? Cikgu nak kamu faham. Yang positif maksud cikgu tu adalah makin besar. Makin besar. Yang negatif untuk nota cikgu tu kita panggil dia makin kecil. Itu cara dia. Jadi kamu kena faham kalau skala untuk paksi X yang nombor-nombor tu paksi X ni kita mengiring je. Yang skala ni yang nombor-nombor ni. Jadi untuk paksi X pastikan tulis belah bawah. Nampak ni semua duduk belah bawah. Kalau untuk paksi Y kamu tulis belah kiri. Nampak ni semua cikgu buat belah kiri. Kalau tak nampak cikgu tulis ni belah bawah dia. Lepas tu belah kiri dia. Cikgu buat bawah dia dan ini kiri dia. Ini bawah dia, lepas tu kiri dia. Okey. Okey, sampai sini okey ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, bagus. Okey, jadi jadi cikgu akan teruskan penjelasan cikgu. Graf cikgu dah tunjuk dah tadi. Ni graf kita tadi. Ni pasal graf. Kemudian cikgu kenalkan pada paksi X dan paksi Y. Seterusnya cikgu pergi kepada koordinat. Cikgu, kenapa cikgu nak recap balik? Cikgu tak boleh assume semua orang dah faham. Cikgu kena terang daripada awal. Jadi ini cikgu terang daripada awal. Okey, jadi cikgu teruskan kepada titik koordinat. Cikgu teruskan kepada titik
koordinat. Kenapa kita kena ada titik koordinat? Titik koordinat lah benda yang penting untuk sambung kamu punya graf. Kalau kamu ingat, kamu ada main apa? Kamu ada main yang sambungkan apa orang kata? Sambungkan titik-titik putus. Titik koordinat ni fungsi dia apa? Fungsi dia ni titik. Daripada titik-titik ni lah kamu akan dapat bentuk graf kamu. Kamu akan kenakan ni warna biru tu graf kamu. Tu titik koordinat. Jadi fungsi titik koordinat fungsi dia titik koordinat ni fungsi dia apa? Ya fungsi dia adalah menjadi penanda bagi graf kita. Menjadi penanda graf. Kalau kamu termis hilang satu titik koordinat, graf kamu dah berubah. Contoh kan, Kak Cik nampak ni. Graf kita macam ni. Tiba-tiba cikgu hilang yang atas tu. Cikgu tersalah yang atas tu. Jadi, cikgu hilang kat sini Yang ni cikgu copy paste. Cikgu terhilang yang ni. Mana cikgu hilang? Yang ni, missing. Cikgu tulis missing. Bila dia missing ataupun hilang, graf kita akan berubah. Graf kita akan jadi macam ni. Ingat sebab tu titik koordinat tu penting. Satu titik koordinat kamu tak letak, terus lain bentuk graf kamu. Itu pentingnya titik koordinat. Sebab tu kita kena tahu cara nak baca titik koordinat. Kalau dia missing, bentuk graf kamu dia jadi cacat. Dia jadi cacat. Confirm akan jadi cacat. Okey, itu adalah titik koordinat. Jadi titik koordinat ni dia ditulis dalam keadaan macam mana? Dia tulis dalam keadaan dalam kurungan X, Y. X, Y. Cikgu tulis dekat situ. X ni nilai di paksi X. Nilai paksi X. Cikgu tulis nilai paksi X. Manakala Y, nilai paksi Y. Ini adalah cara kita nak baca titik koordinat. Cara kita nak baca titik koordinat. Jadi, cikgu akan tunjukkan pula macam mana nak cari titik koordinat tu. Okey, mula-mula sekali cikgu akan buat paksi X dengan paksi Y. Okey, jadi tengok kat depan. Tengok kat depan. Okey, ini adalah paksi X cikgu. Dan ini adalah paksi Y cikgu. Okey. Jadi cikgu tulis ini adalah paksi X. Dan cikgu teruskan ini adalah paksi Y. Dia bergabung. Tadi cikgu tulis dia tak bergabung. Tak bergabung. Nampak ni? Dia tak bergabung. Jadi apa fungsi kosong ni? Fungsi kosong dekat tengah ni dia bertindak sebagai pusat. Mana pusat dia? Yang bertembung dekat sini. Ini adalah pusat dia. Kosong dekat situ. Okey, cikgu teruskan dengan nilai dekat paksi X. Nilai untuk paksi X ke kanan. Ke kanan makin besar. Ni 1, cikgu terus tulis 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau ke kiri dia makin besar ke makin kecil untuk paksi X? Kecil. Okey, pandai makin kecil. Cikgu tulis dengan -1, -2, -3, -4, -5, -6. Okey, untuk paksi Y, kalau ke atas makin kecil ke makin besar? Besar. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, kalau paksi Y, kalau ke bawah makin kecil ke makin besar? Kecil. Iya, makin kecil. -1, -2, -3, -4, -5, -6. Okey, jadi kamu tengok dekat depan. Tengok dekat depan. Okey, cikgu ada satu titik koordinat. Ini titik koordinat cikgu. Cikgu bagi nama dia A. Okey, koordinat A. Titik koordinat A. Berapakah nilai untuk koordinat dia? Nilai koordinat mesti ditulis dalam keadaan X, Y.
Jadi yang perkara pertama sekali kamu cari X dia apa? Kamu unjurkan kepada paksi X. Kamu akan dapat X dia adalah 4. Okey, 4. Lepas tu Y. Untuk Y dia macam mana? Okey, cikgu unjurkan. Cikgu bawa dia pergi kepada paksi Y. Jadi Y dia adalah 4 juga. Jadi bila kita dah dapat dia punya nilai X. X dia adalah 4. Y dia adalah 4. Jadi titik koordinat dia adalah 4,4. Jelas ke semua? Alamak, sorry. Jelas ke semua? Jelas. Jelas, cikgu. Okey, baik. Okey, jadi sekarang ni cikgu nak kamu cuba cari koordinat B, cuba cari koordinat C dan cuba cari koordinat akhir sekali, koordinat D. Okey, cuba cari nilai-nilai dekat koordinat B, C dan D. Dah siap, hantar dekat WhatsApp cikgu, bagi tahu cikgu apakah koordinat dia dekat B, C, D. Untuk buat tadi berdasarkan penerangan cikgu, tunjuk rujuk contoh A tadi. Okey, boleh ke cuba buat koordinat B, C, D? Boleh. Okey, Cikgu. bagus. Okey. Okey, cuba buat Okey, bagus. Dah ada yang dah hantar. Bila kamu dah hantar ni, maksudnya bolehlah cikgu nak cari graf. Okey, cuba buat. Okey, ni siapa ni namanya ni? Okey, Syah. Syah je namanya. Okey, Syah. Bagus. Pandai. Okey, kamu kena fokus tau. Kamu kena fokus. Okey, bagus. Pandai. Waalaikumsalam. Okey, bagus. Pandai. Okey, bagus. Pandai. Ya, betul. Bagus. Pandai. Okey, pandai. Bagus. Cuba buat siapa tak buat dia tak faham nanti okey. Okey, bagus, pandai. Okey, Umar Rafiqi. Betul. Bagus. Okey, pandai. Okey, betul, Adlan. Pandai. Okey, 2 minit lagi cikgu bagi peluang. Okey, Kaizuran. Okey, okey. Oh, tu -5. Nampak macam 3. Okey, bagus, pandai. Okey, bagus. Tak ada masalah. Okey, 1 minit lagi. Okey, bagus. Pandai. -5 tu lah. Nampak macam 3. Okey. Okey, habis sudah masa yang diberikan. Sekarang sudah pukul 9.10. Sorry sebab cikgu tak boleh nak tunggu lama-lama. Cikgu ada banyak benda nak ajar. Okey, jadi
Boleh ke cikgu pergi kepada koordinat 1 B, C, D? Boleh ke? Boleh. Okey, okey. Jadi kamu tengok betul-betul cikgu akan pergi kepada koordinat B. Untuk B nak cari dia punya X. Pergi kepada dia punya paksi X tu je. Jadi X dia -5. Jadi X dia adalah -5. Jadi untuk Y dia macam mana? Bawa, unjurkan dia pergi kepada paksi Y. Jadi Y dia adalah 6. Ini Y dia 6. Habis dekat situ. Habis dekat situ. Faham kan ni? Faham kan? Yang tengah buat boleh hantar dekat cikgu. Okey, C. C. Okey, cikgu pergi kepada C. Ni -3 X dia. Jadi kita tulislah -3. Okey, Y dia. Y dia kat sini adalah -4. Jadi kita tulis -3, -4. Okey, D dia. Okey, D dia. Kita cari X dulu, jangan cari Y dulu. Ada yang tersilap cari Y dulu, cari X dulu. Please, please. Okey. Okey, jadi D ni kamu cari X dia adalah 7. Jadi dekat sini kita tulis 7. Koma, cari Y dia. Y dia kamu unjurkan ke sebelah dekat sini, kamu akan dapat Y dia -5. Jadi itulah koordinat, itulah bacaan koordinat dia. Cikgu terang lagi sekali, kenapa cikgu bagi tahu pasal koordinat ni? Tak nak dengar, tak nak dengar. Okey, kalau kamu salah, jangan dengar cakap cikgu. Kalau kamu salah, plotkan titik koordinat. Satu je titik koordinat. Sepatutnya jawapan kamu macam ni. Satu je titik koordinat kamu salah, graf kamu terus salah. Dia dalam ibarat macam ni tau. Dalam SPM kamu layak dapat 9 markah. Tapi satu koordinat kamu salah, kamu hilang 6 markah. Kamu akan dapat 3 markah sahaja. Rugi besar. Rugi besar dekat situ. Orang boleh skor bahagian graf ni. Kenapa kamu salah? Alamak, aku salah satu titik koordinat. Bila salah satu titik koordinat, lainlah bentuk graf aku. Nampak? Dia berkait. Dia berkait. Okey, habis sudah untuk titik koordinat. Okey, jelas ke semua untuk titik koordinat? Yes. Okey, bagus. Okey, jadi ingat dalam graf, benda yang paling penting adalah paksi. Kamu kena ada paksi dia. Paksi tegak dengan paksi mengereng. Yang kedua, macam cikgu bagi tahu, skala. Lepas kamu skala kamu betul, kamu kena ada titik koordinat. Kena ada titik koordinat. Yang terakhir sekali, bila kamu lengkap di titik koordinat tu, baru kamu dapat dia punya graf. Tak ada orang dia terus buat graf. Dia kena ada turutan dia. Yang pertama kamu cek paksi dia. Yang kedua kamu cek skala dia. Yang ketiga kamu cek titik koordinat dia. Yang keempat kamu cek graf dia. Okey. Habis dekat situ. Okey. Jadi dekat sini kita teruskan lesson kita. Lesson kita yang pertama adalah tentang mencari titik koordinat. Tadi cikgu bagi terus. Sekarang cikgu tak bagi. Mencari titik koordinat. Okey. Ni yang cikgu nak tunjuk. Macam mana nak cari titik koordinat ni? Okey. Perkara yang pertama sekali, macam mana nak cari titik koordinat? Sila buka worksheet kamu muka surat 1. Sila buka worksheet kamu muka surat 1. Okey. Jadi cikgu akan pergi kepada soalan contoh. Cikgu akan buat contoh, cikgu akan buat A, lepas tu kamu buat B. Okey. Jadi tengok ni contoh dia. Nak faham titik koordinat, macam cikgu bagi tahu, titik koordinat, dia mesti ada kurungan, dia mesti ada nilai X dan dia mesti ada nilai Y. Tu cara dia. Jadi dekat sini, macam mana kita nak dapatkan nilai X? Kita pergi kepada X dulu. Macam mana kita nak dapat nilai X? Daripada soalan. Macam mana kita nak dapat nilai X untuk dimasukkan dalam graf? Kamu kena baca dekat sini. Ini adalah data untuk X. Okey, data untuk X. X tu apa? Okey, jadi kamu kena faham tentang sistem ketaksamaan. Sistem ketaksamaan.
Jadi cikgu akan tunjukkan satu-satu. Sekarang ni fokus cikgu adalah sistem ketaksamaan. Sebab apa? Sebab ini simbol ketaksamaan. Okey, jadi tengok kat depan. Macam mana kita nak belajar simbol ketaksamaan ni? Okey. Tengok kat depan. Cikgu bagi nota tambahan. Okey, simbol ketaksamaan. Simbol ni salin tahu semua. Samaan. Kalau cikgu cakap X tu, simbol ketaksamaan yang pertama kita panggil lagi besar. X lagi besar daripada 5. X bila soalan tu tunjuk X lagi besar daripada 5, X lagi besar daripada 5, maksudnya nilai X akan bermula dengan 6, 7, 8, 9 dan diterus membesar. Okey, tu yang pertama. Tu yang pertama. Yang kedua, kalau cikgu tulis X lagi besar dan sama dengan 5, dia akan dibaca dengan 5 dulu. Barulah 6, 7, 8 dan seterusnya. Okey. Kalau dia terbalik macam mana? Okey, kita tengok Okey, X. Dia terbalik macam ni. Dia terbalik macam ni. Okey, maksudnya nilai X tu dia kecil. Kecil daripada 5. Dia mula dengan 4, 3, 2, 1. Kalau cikgu tulis X lagi kecil dan sama dengan 5, dia akan dapat 5 dulu, lepas tu terus mengecil. 4, 3, 2 dan terus mengecil. Okey. Jadi, sementara tunggu azan habis, salin dulu nota cikgu. Ni simbol dia, nama dia lagi besar. Ini simbol dia lagi besar dan sama dengan. Ini simbol dia, nama dia lagi kecil. Dan ini akhir sekali simbol dia lagi kecil dan sama dengan. Okey. Simbol ketaksamaan tu ada 4. Yang pertama, kalau dia pandang kanan, kita cakap dia lagi besar. Yang kedua, kalau dia pandang kiri, kita cakap dia lagi kecil. Okey. Okey, salin Okey. Semua orang dengar ke suara cikgu? Dengar. Okey, 2 orang je. Yang lain macam mana? Dengar ke suara cikgu? Dengar. Okey, bagus. Okey, jadi sekarang ni, azan tadi kita bagi peluang laluan kepada azan. Okey, jadi sekarang ni apa fokus kita? Fokus kita adalah untuk mencari titik koordinat. Kita nak cari titik koordinat apa? Kita nak cari titik koordinat X dulu. Jadi, kalau kita tengok kepada soalan kita, mana kita nak dapat data koordinat X? Ini data koordinat X kita. Dia tulis apa? Dia tulis -1, lepas tu simbol ni, lepas tu simbol ni. Okey, macam mana nak baca ni? Okey, macam mana nak baca? Cikgu tunjuk dulu. Kalau dia pandang kanan, kalau simbol tu pandang ke arah kanan, maksudnya dia lagi besar. Kalau simbol tu pandang ke arah kiri, maksudnya dia lagi kecil. Kalau kamu pening, kamu tengok bahagian terbuka. Okey, simbol dia akan ada satu terbuka, satu tertutup. Ini adalah bahagian terbuka.
Ni bahagian terbuka. Yang terbuka ni mesti nombor besar dekat sini. Nombor besar dekat sini. Okey. Dan yang ada bahagian yang yang tertutup. Ni bahagian terbuka. Yang bahagian ni kita panggil bahagian tertutup. Okey, bahagian tertutup mesti dekat sini adalah nombor kecil. Kenapa cikgu tunjuk ni? Sebab cikgu nak kamu faham. Contoh. Cikgu nak kamu faham. Sekarang ni kita punya simbol ni macam ni. Kita punya simbol ni macam ni. Cikgu nak kamu faham cara nak baca simbol ni. Jadi simbol ni nama dia simbol ketaksamaan. Mana simbol ketaksamaan tu? Tu yang warna merah tu cikgu tulis. Kalau dia punya simbol dia macam ni, maksudnya dia pandang kanan sahaja, kita panggil dia lagi besar. X lagi besar daripada 5. Jadi nombor-nombor yang kamu boleh isi dalam X tu apa? Nombor 6. Nombor yang lagi besar daripada 5, 6, 7, 8, 9 dan terus besar, terus besar, terus besar. Sebab apa? Simbol ni dia pandang kanan. X kena lagi besar daripada 5. Jelas ke untuk nombor 1 simbol yang pertama? Boleh faham? Faham. Okey, bagus. Okey, simbol yang nombor 2 berbeza dengan yang ke atas. Dia ada misai dekat bawah dia. Mana misai dia? Ni misai dia. Ni misai dia warna merah ni cikgu tunjuk. Apa beza tak ada misai dengan ada misai? Okey, nama dia adalah lagi besar. Sama, dua-dua lagi besar. Tapi beza dia ada satu. Dan sama dengan. Bila dia ada mention yang bawah tu, maksudnya X ni, bila dia kata X lagi besar dan sama dengan 5, maksudnya nilai X mesti mula dengan 5. Kalau dia kata lagi besar sahaja, nilai X tak ada 5. Tapi bila dia kata lagi besar dan sama dengan, maksudnya dia kena mula dengan 5. Jelas ke semua untuk simbol nombor 2? Boleh faham? Jelas. Okey, baik. Jelas, Bu. Okey, mantap. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 3. Kalau cikgu kata dia pandang ke kiri. Kalau dia pandang kiri, tengok nota cikgu yang ni. Kalau dia pandang kiri, dia lagi kecil. X lagi kecil daripada 5. Jadi nombor-nombor yang untuk menggantikan X tu mesti lagi kecil daripada 5. Mesti lagi kecil daripada 5. Jadi nombor dia apa? 4, 3, 2, 1. Makin kecil, makin kecil, makin kecil. Tu simbol nombor 3. Kemudian simbol nombor 4. Bila cikgu cakap apa? Beza nombor 3 dengan nombor 4 ni, dia dua-dua lagi kecil. Tapi dia ada satu perkataan sama dengan. Jadi bila dia ada sama dengan, mana sini simbol sama dengan? Dia ada ni. Dia ada misai tu. Jadi bila dia ada misai, bila kata X lagi kecil daripada 5 dan X lagi kecil dan sama dengan 5. Maksudnya apa? Maksudnya dia mula dengan nombor 5. Dia mula dengan nombor 5. Itu je beza dia. Okey. Okey, boleh faham ke semua dekat sini? Faham, Ibu. Okey, bagus. Okey, sekarang ni kamu tengok. Okey, cikgu nak kamu ambil gambar. Okey, ambil gambar ni semua. Ambil gambar. Yang tak sempat salin, sila ambil gambar. Okey. Okey, dah ambil gambar? Dah sempat salin ke? Dah ke belum? Cikgu nak teruskan ni. Dah, Ibu. Dah. Okey, baik. Okey, kita fokus kepada kita punya simbol ni. Mana simbol kita? Ni simbol kita. -1 lagi kecil daripada X lagi kecil. Okey, kita tengok. Cara nak keluarkan simbol dia. Cara nak keluarkan simbol dia. Kamu tengok yang bahagian terbuka. Yang bahagian terbuka dekat sini sekarang. Yang bahagian terbuka dekat sini sekarang. Dia menghadap -1 ke dia menghadap X? Dia menghadap. Dia menghadap X. Ni. Dia bahagian terbuka ni cikgu tulis besar-besar. Cikgu tulis besar-besar. Ni tulis -1. Ni bahagian terbuka dia. Ni 2. Jadi ni bahagian terbuka dia. Ni bahagian terbuka dia. Tu bahagian terbuka dia.
Jadi kat sini bahagian terbuka dia menghadap X. Jadi tengok nota cikgu dekat atas. Jadi dekat sini kita akan baca nilai X tu mesti lagi besar daripada -1. Itu cara baca dia. Kita tengok mana satu simbol yang terbuka. Mana satu bahagian terbuka. Sekarang ni ke arah yang terbuka ni adalah X. Jadi nilai X tu mesti lagi besar daripada -1. Dia ada sama dengan tak dekat situ? Dia ada sama dengan tak dekat situ? Ada. Ada. Jadi dekat sini nilai X mesti lagi besar dan sama dengan -1. Jadi nilai X cikgu boleh gantikan dengan -1 dan bahagian terbuka tu menghadap X. Jadi dia mesti lagi besar daripada -1. -1 lagi besar dia adalah 1. Lepas tu 0. Lepas tu 1. Lepas tu dia makin besar. 2 dan 3 dan seterusnya. Boleh faham ke sini yang warna biru ni? Boleh faham? Boleh. Okey, baik. Okey, sekarang kita fokus kepada yang warna hijau. Okey, warna hijau ni cikgu nak tanya kamu semua. Warna hijau tu cikgu nak tanya kamu semua. X tu, silap. Warna hijau tu cikgu nak tanya kamu semua, bahagian terbuka tu menghadap X ke menghadap 2? Okey, dia menghadap 2. Maksudnya nilai X dengan 2 ni 2 lagi besar. Maksudnya nilai X tu mesti lagi kecil dan sama dengan 2. Jadi nilai X mesti lagi kecil dan sama dengan 2. Jadi dia ada sama dengan tak dekat situ? Ada. Ada. Jadi kita mula dengan 2 dan kita terus mengecil. Kita terus dengan mengecil. 2 makin kecil. 1 makin kecil. 0 makin kecil. -1 makin kecil dan seterusnya. Jadi kamu tengok nombor yang sama dekat sini. Dia dihadkan. Dia dihadkan. X -1, 1, 0, 1, 2 dan X ni dia tak boleh ada 3. Sebab apa? Sebab dia mula dengan 2. Kamu cari nilai yang sama. Okey. Jadi kita ambil -1, 1, 0, 1, 2 sahaja. Kenapa kita tak ambil 3 ni? Sebab X tu kita tengok kepada ciri-ciri yang warna hijau. X tu tak boleh lagi besar daripada 3. Sebab apa? Sebab simbol ni dia terbuka 2. Jadi limit dia adalah 2. X ni pula yang seterusnya yang warna biru ni kenapa tak boleh X ni tak boleh tak boleh apa X ni kenapa sampai -1 sahaja. Jadi X ni sampai -1 sampai -1 sebab apa? Sebab X ni mesti lagi besar daripada -1. Dia tak boleh lagi kecil daripada -1. Jadi nilai X ni apa? Nilai X dekat sini adalah -1, 1, 0, silap. Sorry, terbalik. -1, 0, 1, 2. Inilah nilai-nilai X. Boleh faham ke semua? Boleh. Okey. Jadi cikgu nak bagi tips dekat sini. Senang sahaja tips dia. Okey, jadi tengok tips daripada cikgu. Bila cikgu tulis macam ni, 3X 7. Okey. Yang pertama dekat sini, kamu tengok nombor 3, kamu tengok nombor 7. Dua-dua ada sama dengan tak? Ada. Okey. Maksudnya nilai X yang dimasukkan dekat sini adalah 3 sampai 7. 3, 4, 5, 6, 7. Itu tips cikgu. Jelas? Boleh faham? Okey. Jelas. Okey. Baik. Okey. 3 sekarang cikgu buang sama dengan 1. Cikgu buang dekat sini. Beza dia dekat sini adalah cikgu buang yang ni. Jadi bila buang, pastikan kamu jangan ambil 3 tu. Kamu mula dengan 4. 4, 5, 6, 7. Boleh faham? Boleh cikgu. Jadi itu sahaja daripada cikgu, tips cikgu supaya daripada penerangan cikgu, cikgu nak kamu faham dia punya simbol. Kalau cikgu tulis 4 lagi besar daripada 6. Okey, X ni mula dengan apa? 5. Salah. 3. 6. Okey, dia ada sama dengan tak dekat situ? Ada.
Ada. Jadi nilai dia 4. 4. Dia nak besar sampai mana? Dia ada sama dengan tak dekat sini? Ada. Ada. Jadi kita mula 4, 5, 6. Ini sahaja nilai X dia. Boleh faham? Okey. Kita test lagi sekali. Kalau cikgu cakap 7 X dengan 10. Okey, berapa nilai X ni? Nak mula dengan apa? 7. 7. Sampai berapa nak besar? Sampai 11. 8. Lepas tu? 9. Okey, lepas tu? 10. 10. 11 termasuk tak? Tak. Tak. Okey, pandai. Ini nombor kecil. Nombor paling kecil. Nombor paling kecil. Ini adalah nombor paling besar. Itu tips dia. Okey, kita test lagi sekali. Okey, 1 X 5. Berapa nilai X dekat sini? 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6 ada tak? 6 ada tak? Tak ada. Tak ada. Sebab pandai. nombor 5 tu F. Ya, betul. Pandai. Okey, kita test lagi sekali. Sama-sama Cikgu nak kamu jawab sama-sama dengan cikgu. Okey, lepas ni cikgu test ada nombor negatif. Negatif 3 X. Lepas tu cikgu tulis 2. Okey, X ni mula dengan nombor berapa? Sama-sama. Negatif 3. Negatif 3. Lepas tu? Negatif 2. Negatif 2. Lepas tu? 1. Negatif 1. Lepas tu? Kosong. Kosong. Lepas tu? 1. 1. Lepas tu? 2. 2. 3 ada? 3 ada tak? 3? Tak boleh. Okey, pandai. Itulah maksud soalan tu. Cikgu kena terang ni. Cikgu terang satu-satu. Okey, semua jelas ke bahagian ni? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, kita test satu. Last. Okey. Sorry. 2 X. Lepas tu 4. Okey, X mula dengan nombor berapa X ni? 2. 2. Lepas tu? 1. Salah, 1 tak ada. Dia makin besar ni. 3. Lepas tu? 4. 4. 5 ada tak 5? Tak ada. Tak ada. Itulah maksud cikgu. Dia mula dengan 2, 3, 4. Nombor ni nombor paling kecil dan nombor ni nombor paling besar. Jelas ke semua dekat sini? Cikgu. Ya? Maksudnya nombor yang lebih daripada nombor yang tepi sekali tu tak boleh ke? Macam Tak 1 boleh. ke 5. Nombor yang 1 kita tak boleh ambil. Nombor 1 kita tak boleh ambil. Nombor 5 kita tak boleh ambil. Kita hanya boleh ambil nombor antara 2 hingga 4 sahaja. Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Itulah maksud cikgu. Jadi daripada soalan A ni, cikgu dah ajar kamu cara nak cari nilai X. Okey, sebutkan nilai X dekat sini. Apa nilai X dekat sini? X. Dia mula dengan apa? Negatif 2 ke? Okey, pandai. Negatif 2. Lepas tu? Negatif 1. Negatif 1. Lepas tu? Sifar. Sifar ataupun kosong lagi. Lepas tu? 1. 1. 2 ada tak 2? Tak. Tak ada. Sebab Pandai. dia lebih daripada 1. Ya. Kalau dia lebih daripada 1, 2 tu jangan ambil. Okey, jelas ke macam mana cikgu dapat nilai X ni semua? Boleh faham? Jelas. Cikgu. Ya. Maksudnya jawapan X tu tak kisah antara 4 nombor tu lah. Yang negatif 2, negatif 1 semua tu. Itu cikgu kena tunjuk. Okey. Jadi ini titik koordinat. Titik koordinat. Jadi titik koordinat ni macam cikgu bagi tahu tadi, titik koordinat kena ada nilai X dan kena ada nilai Y. Sekarang cikgu baru ajar kamu cara cari X. Sekarang cikgu nak ajar kamu cara nak cari nilai Y. Okey, jadi untuk mudah faham kita buat jadual. Okey, X kita dah ada. X kita mula dengan negatif 2, lepas tu negatif 1, lepas tu kosong, lepas tu 1. Okey, sekarang kita nak cari nilai Y. Okey, tengok betul-betul macam mana cikgu cari nilai Y. Okey, sorry lah kalau tak lurus Cepat cikgu lewat ni. Cikgu takut ambil masa lama. Okey. Okey, jadi cikgu teruskan cara nak cari nilai Y. Okey, yang pertama cikgu buat pakai warna-warni ni. Okey, nak cari nilai Y sekarang ni.
Kita sekarang ni nak cari nilai Y. Okey, yang pertama cikgu ambil nilai X, kita guna persamaan ni. Kita guna persamaan sama dengan tu. Jadi persamaan kita adalah yang pertama sekali cikgu buat guna warna biru. Cikgu buat negatif 2. Bila X sama dengan negatif 2, kita masukkan guna persamaan ni kita punya fungsi. Ni fungsi. Ini adalah fungsi. Guna fungsi untuk cari nilai Y. Guna ketaksamaan untuk cari nilai X. Guna fungsi cari nilai Y. Okey, X kita yang pertama cikgu buat warna biru. Negatif 2. Okey, nilai fungsi kita adalah Y sama dengan 5X tolak 1. Mana cikgu dapat ni? Cikgu dapat daripada soalan. Boleh faham ke semua? Boleh. Okey. Jadi X kita sekarang ni negatif 2. Kita masukkan negatif 2 ni ke dalam X. Dia akan jadi Y sama dengan 5 negatif 2 tolak 1. Okey, tekan kalkulator dapat berapa? Tekan kalkulator dapat berapa? Negatif 11. Okey, negatif 11. Jadi, bila X kita negatif 2, bila X kita negatif 2, Y kita apa? Y kita adalah negatif 11. Jadi, dekat sini kita dah ada titik koordinat. Kenapa kita dah ada titik koordinat kat sini? Sebab kita ada nilai X dan kita ada nilai Y. Jadi, koordinat kita apa dekat sini? Negatif 2, negatif 11. Baru satu koordinat. Boleh faham ada ke macam nak buat graf kalau satu koordinat? Tak boleh. Sebab tu kita ada X yang lain. Boleh faham ke semua? Boleh. Okey. Okey, jadi cikgu tunjuk. Apa tu? Okey, jadi cikgu tunjuk pula bila X ni negatif 1. Okey. Cikgu guna warna hijau. Okey, bila X negatif 1, kita nak cari nilai Y. X ni negatif 1. Kamu ambil fungsi dia, iaitu Y sama dengan 5X tolak 1. Masukkan negatif 1 ke dalam X. Jadi, bila kamu masukkan 5 negatif 1 tolak 1. Okey, tekan kalkulator dapat berapa? Negatif 6. Okey, negatif 6. Jadi, bila X kita negatif 1, kita dapat Y dia. Y dia adalah negatif 6. Jadi, kita dapat koordinat nombor 2. Iaitu X kita negatif 1, Y kita negatif 6. Ini adalah plot kita yang seterusnya. Boleh faham ke? Boleh. Okey, bagus. Okey, sekarang ni cikgu teruskan. Bila X kita kosong, cikgu masukkan X sama dengan kosong dekat sini. Cikgu masukkan X sama dengan kosong dekat sini. Okey, cikgu nak cari nilai Y. Okey, nak cari nilai Y, tengok fungsi dia. Fungsi dia adalah Y sama dengan 5X tolak 1. Sekarang X dia adalah kosong. Masukkan kosong ke dalam X. 5 darab kosong tolak 1. Tekan sebiji macam ni dalam kalkulator. Okey, dapat berapa? Negatif 1. Ya, kita akan dapat negatif 1. Jadi nilai X kita dekat sini kosong. Okey, kosong. Kita dah ada nilai kosong dekat sini. Jadi apabila X kita kosong, Y kita negatif 1. Jadi koordinat kita dekat sini adalah kosong, negatif 1. Okey, yang terakhir adalah apabila X kita 1. Okey, bila X kita sama dengan 1, ambil fungsi dia. Y sama dengan 5X tolak 1. Masukkan 1 ni ke dalam X. Gantikan dia. 5 darab 1 tolak 1. Okey, tekan kalkulator dapat berapa? 4. 4. Okey, pandai. Jadi bila X kita 1, Y kita 4. Jadi kita dapat koordinat kita dekat sini. Koordinat kita apa? Koordinat kita adalah bila X 1, Y adalah 4. Jadi bila ada koordinat, kita belajar koordinat dulu. Okey, sampai sini jelas ke semua? Jelas. Okey, baik. Okey, sekarang ni, tadi kita buat A. Okey, kita buat A. Ni. Okey. Okey, sekejap Cikgu tengah susun ni.
Okey. Jadi sekarang cuba cari nilai Y. Berdasarkan soalan di hadapan, cuba cari dia punya koordinat. Cuba cari dia punya koordinat. Okey, cuba cari dia punya koordinat. Cikgu bagi 5 minit je. Cuba buat, lepas tu cikgu akan tunjukkan dekat depan. Iya, kenapa tu? Okey, X kuasa 3. Ada yang tanya macam mana X3. X3 ni maksudnya X kuasa 3. Dia ada, kamu kena tekan kalkulator. Dia ada kuasa dekat kalkulator tu. Dia ada kuasa dekat kalkulator tu. Manalah kalkulator cikgu ni? Dia ada kuasa. Dia ada kuasa dekat situ. Dekat kalkulator kamu dia ada kuasa 3 dengan kuasa 2. Pakai tu. Cikgu nak cari kalkulator. Okay, dia ada kuasa dekat situ. Siapa yang tak nampak kuasa dia, sila tekan kalkulator. Tak pun ambil gambar kalkulator. Okey, bagus Erina. Tekan sebiji tau dalam kalkulator. Okey, Erina dah dapat. Bagus Erina, pandai. Okey, bagus. Marahnya. Marah ni cikgu saya kelas ni. Nampak? Okey, cara nak tekan dia, tekan shift. Tekan shift. Shift lepas tu kuasa 2 tu. Kamu tekan kuasa 2 tu. Ya, betul. Kamu tekan shift lepas tu tekan button Cikgu. kuasa 2 tu. Ya. Soalan tu yang Y sama dengan semua tu salin balik dalam kalkulator kan? Ya betul. Buat Lepas macam dekat tu- atas ni. Lepas tu tekan tu dapat jawapan kan? Ya betul. Okey, dah hadiah dah siap. Bagus. Dia tekan kalkulator je. Kenapa kita belajar ni? Kita nak belajar cara cari titik koordinat. Ingat, satu salah titik koordinat, salah graf kita.
Tak faham lah cikgu. Oh. Okey, mula-mula tekan shift. Mula-mula tekan shift. Saja cikgu ambil X kuasa 3 sebab ada yang tak tahu cara nak tekan X kuasa 3. Mula-mula tekan shift, lepas tu tekan button X kuasa 2 tu. Nanti kamu akan dapat. Lepas tekan butang X kuasa 2 tu. Okey, bagus Umar Rafiqi. Nampak jelas dekat situ. Siapa nama ni? Dapat. Siapa yang ada masalah WhatsApp cikgu cikgu akan jawab Dapat. Okey, bagus. Okey, bagus. Ramai dapat jawab Bagus. Maksudnya tahu tekan calculator. Dapat cikgu tapi tak tahu nak masukkan macam mana. Senang je. Dia macam ni. Okey. 8 tolak kan X kuasa 3 tu. X tu gantikan dengan salah satu nilai. Kita ada nilai kosong contoh. Masukkan kosong. Lepas tu bila tekan shift kuasa 3 dia akan jadi macam ni. Lepas tu tekan je calculator kamu akan dapat jawapan kamu. Macam tu. Ada soalan tanya je. Tak yakin tapi cuba. Tak apa. Ada 8 dekat situ. Patutlah. Okey, tak apa. Tak yakin tapi cuba. Okeylah tu. Okey, bagus. Okey, bagus. Senang je kan? Okey, cikgu bagi lagi 2 minit Okey, bagus. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan dekat depan cara nak jawab soalan di bawah. Cikgu faham ada yang tengah buat lagi. Yang tengah buat boleh terus buat. Lepas tu hantar dekat cikgu. Tapi masa kita ada lagi setengah jam je ni. Cikgu tak pergi lagi kepada penjelasan untuk paksi. Okey. Jadi boleh ke cikgu mula dulu ni? Boleh ke? Boleh cikgu. Okey. Baik. Okey, yang pertama dekat sini cari nilai X. Apakah nilai X dekat sini? Tengok dekat sini. Apa nilai X dekat sini? Kita nak ambil apa dulu? Tak dengar? Kosong. Pandai. Lepas tu? 1. Pandai. Lepas tu? 2. Lepas tu? 3. Okey, bagus. 4 cikgu boleh ambil tak? Okey, pandai. Jadi dekat sini ini adalah nilai X kita. X kita adalah mula dengan kosong. Lepas tu diteruskan dengan 1. Lepas tu diteruskan dengan 2. Diteruskan dengan 3. Itu sahaja nilai X. Itu sahaja nilai X. Jadi baca tu betul-betul. Okey, sampai sini jelas ke semua? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey. Yang lain okey ke yang lain? Boleh faham? Okey.
Okey, jadi cikgu akan teruskan cari nilai Y. Okey, cari nilai Y ni dia adalah bergantung kepada nilai X kamu. Bergantung kepada nilai X kamu. Okey, X kita kosong. Okey, X sama dengan kosong. Okey, ni X sama dengan kosong. Kita ambil kita punya persamaan kita. Kita ambil kita punya fungsi. Ni adalah fungsi. Ni adalah fungsi. Kod ada yang tanya. Ni adalah fungsi. Jadi Y sama dengan 8 tolak X kuasa 3. Okey, masukkan dalam kalkulator Y, masuk tolak, lepas tu kosong kuasa 3. Okey, tekan je sebiji dalam kalkulator, kamu dapat berapa dekat sini? 8. Dapat berapa? Kosong. Salah. Fine. Dia kita dapat 8. Jadi tekan elok-elok dalam kalkulator. Tekan sebiji je macam ni. Tak payah ubah apa-apa pun. Tekan 8. Lepas tu tekan tolak. Lepas tu buka kurungan. Lepas tu tekan kosong. Lepas tu tutup kurungan. Lepas tu kuasa 3. Macam mana nak tekan kuasa 3? Kamu tekan shift. Tekan shift dulu. Lepas tu kamu cari button X kuasa 2. Tekan situ. Nanti dia akan keluar kuasa 3. Jelas ke untuk yang pertama ni cikgu tunjuk? Boleh faham ke? Boleh cikgu. Okey, bagus. Jadi bila X kita kosong, Y kita 8. Bila X kita kosong, Y kita 8. Jadi kita dah ada koordinat dekat sini. Kita ada koordinat. Mana koordinat kita? Bila X kita kosong, koma, Y kita 8. Ini koordinat pertama kita. Okey, cikgu teruskan Okey, cikgu terus pula X sama dengan 1. X sama dengan 1. Okey, cari fungsi dia. Mana fungsi dia? Ni fungsi dia. Y sama dengan 8 tolak X kuasa 3. Okey, Y sama dengan 8 tolak 1 ni masukkan ke dalam X. 1 kuasa 3. Tekan je dalam kalkulator sebiji macam tu. Okey, mula-mula tekan 8. Lepas tu tekan tolak. Lepas tu tekan buka kurungan. Lepas tu tekan 1. Lepas tu tutup kurungan. Lepas tu tekan shift kuasa 3. Dapat berapa? 7. Ya. 7. Kita dapat 7. Kita dapat 7. Kalau kamu dapat selain daripada 7, maksudnya kamu salah tekan kalkulator. Tekan je sebiji macam ni. Jadi dekat sini, tekan 8. Okey, 8. Tolak. Lepas tu buka kurungan. 1. Tutup kurungan. 3. Kuasa 3. Bukan 3, kuasa 3. Lepas tu kamu dapatlah 7. Jadi bila X kita 1, Y kita 7. X kita 1, Y kita 7. Mana koordinat dia? Koordinat dia adalah 1,7. Itulah cara dia. Boleh faham ke untuk yang warna hijau tu? Boleh. Boleh cikgu. Okey, bagus. Okey, yang last kali adalah yang warna merah. Silap. Yang second last. X sama dengan 2. Okey, X kita sama dengan 2 sekarang ni. Okey, fungsi kita Y sama dengan 8 tolak X kuasa 3. Okey, tengok Okey, Y sama dengan 8 tolak X kuasa 3. Masukkan 2 ni ke dalam X. Okey, gantikan dia. Gantikan 8 tolak 2 kuasa 3. Tekan je sebiji dalam kalkulator, kamu akan dapat kosong. Dapat kosong tak? Dapat. Okey, bagus. Jadi dekat sini kita dapat kosong. Maksudnya nilai X kita 2, Y kita kosong. Dah ada koordinat yang ketiga. Akhir sekali, X sama dengan 3. Masukkan X sama dengan 3. Ni fungsi kita Y sama dengan 8 tolak X kuasa 3. Masukkan 3 ke dalam X. Okey, kita akan dapat 8 tolak 3 kuasa 3. Tekan kalkulator, dapat berapa? Negatif 19. Ya, betul. Negatif 19. Jadi dekat sini jawapan kita adalah, koordinat kita adalah 3, negatif 19. Itu sahaja. Dekat sini, kenapa, apa benda yang kita tengah buat ni? Kita tengah cari titik koordinat. Ini cara cari titik koordinat. Cikgu terang. First step, tengok X. Nak tengok X ni dekat mana? Tengok dekat sini. Tengok dekat sini. Dah dapat nilai X. Okey, dah dapat nilai X. Cikgu tulis yang atas ni. Okey, second step dia buat apa? Second step adalah cari nilai Y. Cari nilai Y, macam mana cari nilai Y? Tengok pula dekat sini. Tengok pula dia punya fungsi. Dan masukkan satu-satu nilai X dia dekat situ. Boleh faham ke cara cari titik koordinat tu? Boleh.
Okey, bagus. Kalau siapa-siapa tak faham, bagi tahu cikgu kat WhatsApp, bagi tahu cikgu kat WhatsApp, nanti cikgu jawab. Okey. Yang ada salah, sila salin correction. Okey, jadi cikgu ada setengah jam je lagi. Sekejap je masa. Cikgu tak buat lagi graf. Tapi sekurang-kurangnya cikgu dah terangkan sampai sini. Cikgu dah terangkan sampai sini. Lepas ni cikgu nak buat graf pula. Macam mana nak buat graf tu? Okey, sebelum cikgu nak buat graf, cikgu nak tanya semua orang. Okey, semuanya jelas ke yang cikgu ajar kat depan ni titik koordinat ni? Jelas. Okey. Jelas, cikgu. Okey, bagus inilah cikgu dah tunjuk sampai sini. Ni penting tau, ni penting. Dia kalau siapa-siapa tak ada titik koordinat ni, dia ibarat dia tak ada penanda. Tak ada penanda. Tak ada penanda macam nak buat graf. Okey, jadi cikgu teruskan. Boleh cikgu teruskan? Boleh. Okey, baik. Okey, yang ni, yang A ni cikgu selesaikan dah. Cikgu dah selesaikan dah. Cikgu dah selesaikan ni, cikgu lupa. Okey, yang B ni, cikgu tengok yang A tu. Cikgu rasa dah selesaikan dah. Mana Tak apalah. Nanti tu cara A dengan yang lain tu sama je macam contoh cikgu buat dekat depan ni. Ni cikgu dah selesaikan dah rasanya. Okey. Tak apa. Okey. Jadi sekarang ni kita pergi kepada graf. Nak pergi kepada graf. Nak pergi kepada graf. Yang pertama graf, yang kedua paksi, yang ketiga titik koordinat. Titik koordinat. Titik koordinat cikgu dah ajar. Titik koordinat cikgu dah ada ajar. Okey, sekarang bila kita nak pergi kepada graf, kita tak boleh terus pergi kepada graf. Kita kena lalu paksi dulu. Kita kena lalu paksi dulu. Jadi paksi ni dia ada dua. X dengan Y. Okey, cikgu ajar. Okey, nak cari paksi. Nak cari paksi, kamu kena tengok skala. Sekarang ni cikgu terang untuk paksi. Okey, nak cari paksi, kamu tengok balik nota kamu. Nak cari paksi, kamu kena ada nilai skala. Kena ada nilai skala. Okey. Skala. Skala ni dia bagi tahu dalam apa? Dalam apa? Berapa unit unit kepada 2 cm. Okey, cikgu nak kamu faham ni. Berapa unit kepada 2 cm. Okey, tengok betul-betul. Okey, sekarang ni cikgu pergi kepada graf kita. Okey. Tengok ni cikgu ajar kamu. Okey. Paksi yang pertama adalah paksi X. Okey, cikgu ajar paksi X. Okey, ni graf kita, ni graf kita. Cikgu ambil sikit je ni, cikgu ambil sikit je. Okey, cikgu ajar kamu paksi X. Ya, kenapa tu? Okey. Okey, cikgu nak terangkan kamu paksi X. Kita pergi kepada paksi X dulu. Okey, jadi fokus tau, fokus. Okey, paksi X ni, paksi X ni dia dalam keadaan baring. Tengok ni. 2 cm ni apa? 2 cm ni adalah satu kotak besar. Mana 2 cm? Okey, cikgu buat satu garisan dulu. Okey, cikgu buat satu garisan. Ini dikira sebagai paksi X. Ini adalah paksi X. Sebab apa? Sebab dia dalam keadaan baring. Jadi paksi X kita mulakan dengan kosong. Okey, sampai sini jelas ke semua? Boleh faham? Boleh, cikgu. Okey, baik. Okey, sekarang bila cikgu cakap 2 cm, apa yang dimaksud kat sini 2 cm? Apa yang dimaksudkan kat sini 2 cm? 2 cm ni adalah setiap 2 kotak besar. 2 kotak. Okey. Dia satu line. Satu ni adalah 1 cm. Satu kotak 1 cm. Kalau 2 kotak adalah 2 cm. Maksudnya ni 2 cm.
Maksudnya ini 2 cm. Itu maksud 2 cm. Ini 2 cm. Ini 2 cm. Cikgu teruskan. Ini 2 cm. Itu maksud 2 cm. Jelas ke semua sampai situ? Jelas. Jelas. Okey, baik. Jadi seterusnya, bila dia kata setiap 2 cm 1 unit. Apa maksud 1 unit? Maksudnya kamu kena tambah nombor sebelumnya dengan 1. 0 tambah 1 kita dapat 1. 1 tambah 1, 2. Kita teruskan. 3, 4, 5, 6. Itu maksudnya 2 cm 1 unit. Boleh faham ke? Boleh. Okey. Jadi setiap 2 cm kamu jangan buat tiba-tiba garisan kat sini. Siapa buat kat sini salah. Sebab dekat sini ini panjang dia adalah 1 cm. Okey, cikgu ubah soalan. Cikgu ubah soalan. Cikgu kata apa? Untuk paksi X adalah 2 cm 2 unit. Macam mana tu nak buat? Okey, cikgu buang 1 2 3 4 ni. Cikgu buang. Okey, bila cikgu cakap setiap 2 cm adalah 2 unit, maksudnya okey 0 tambah 2. Okey 2. Kita pakai sifar 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Itu maksud dia 2 cm 2 unit. Jelaskah? Boleh faham? Boleh. Ni sifar Boleh. Okey, ni sifar sifar. Okey. Jadi cikgu tukar lagi, Cikgu tukar lagi. Tengok ni. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ini cikgu tukar lagi. Cikgu tukar kepada apa? Okey, cikgu tukar soalan cikgu untuk paksi X 2 cm kepada 5 unit. Ni untuk paksi X Okey, cikgu tukar. Bila cikgu nampak 5 dekat sini, maksudnya apa? Maksudnya kita pakai sifar 5. Okey, kita mula dengan 5. Lepas 5 apa? Lepas 5? 10. 10. Lepas tu? 12. 15. 15. Lepas tu? 20. 20. 20. Lepas tu? 25. 25. 25. Lepas tu? 30. 30. Ya, 30. Itu maksud 2 cm, 1 unit, 2 unit, 5 unit. Okey, sekarang cikgu tukar pula. Cikgu tukar lagi sebab cikgu nak bagi kamu faham betul-betul. Cikgu tukar kepada apa? Okey, cikgu tukar kepada cikgu tukar soalan dia. Cikgu tukar 2 cm kepada 10 unit. Cikgu tukar 2 cm kepada 10 unit. Jadi bila cikgu tukar 2 cm kepada 10 unit, kamu pakai sifar 10. Kamu pakai sifar 10. Jadi nombor berapa cikgu nak letak dekat sini? Sebelah kosong tu. 10. 10. Lepas tu? 20. 20. Lepas tu? 30. Ya. Lepas tu? 40. 40. 50. 60 dan seterusnya. Boleh faham? Itu skala. Tu maksudnya skala. Okey. Jelas ke? Jelas, Okey ke? cikgu. Jelas. Okey, bagus. Itu maksudnya 2 cm kepada 10 unit. Setiap 2 cm, cikgu terang dulu 2 cm tu apa tadi, supaya kamu boleh faham. Jadi 2 cm ni jarak dia macam mana? Jarak dia adalah setiap kotak besar. Setiap kotak besar. Setiap kotak besar. Ataupun kamu pening, setiap selang 2 kotak. Setiap selang 2 kotak. Kenapa? Sebab satu kotak kecil tu adalah 1 cm. Kalau kamu ada kertas graf sekarang yang warna hijau tu, kamu pergi ambil pembaris, ukur satu kotak tu. Ukur satu kotak ni, kamu akan dapati panjang untuk satu kotak ni adalah 1 cm. Kalau kamu ada kertas graf sekarang. Itu maksud skala. Ini adalah penjelasan untuk skala. Kalau dia kata paksi Y. Kalau dia kata paksi Y pula. Okey, kita pergi berubah kepada paksi Y. Okey, cikgu ambil paksi Y. Kamu boleh tengok. Okey, cikgu ambil data sikit dekat sini. Mak dia ke atas pula. Apalah, cikgu ni lah. Okey, sekejap Okey, masing-masing boleh tengok. Cikgu pergi terang pula untuk paksi Y. Cikgu terang pula untuk paksi Y.
Okey, tengok Okey, cikgu terangkan pula untuk paksi Y. Okey, dia sama je. Kalau paksi Y, kalau paksi X dia baring. Tapi sekarang ni paksi Y dia tegak. Tegak macam mana? Okey, ini paksi Y. Dia tegak macam tu. Nampak tak? Boleh faham ke sampai situ? Boleh, cikgu. Okey, jadi bila paksi Y tu dia kata apa? 2 cm kepada 2 unit. Jadinya kita nak mula dengan apa? Okey, macam biasa kena ada kosong kena ada kosong. Jadi dekat sini cikgu mulakan dengan kosong. Okey, tengok ni cikgu mulakan dengan kosong. Okey, paksi Y dia ke atas. 2 cm 2 unit. Jadi sifir 2. Ini 2, ini 4, ini 6, ini 8. Itu maksudnya 2 cm 2 unit. Dia tak kisah. Kalau kita nampak dia ke atas, maksudnya ini adalah selang 2 cm. Ini adalah selang 2 cm. Ini adalah selang bagi 2 cm. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Cikgu. Ya. Boleh. Kan kat tengah antara 202 tu kan ada garis kan? Tu boleh dikira satu ke? Ya, betul. Kalau cikgu cakap dia adalah selang 2, 4, 6, 8, maksudnya yang tengah ni kamu kena kira lah. Ni 1, ini 2, ini 3, ini 4. Kamu kena ikut skala tu betul-betul. Jelas? Boleh nampak? Boleh. Okey. Okey, cikgu pergi kepada soalan yang seterusnya. Cikgu pergi kepada soalan yang seterusnya. Kamu tengok ni. Sekarang ni cikgu tulis apa? Cikgu tulis dia punya soalan untuk paksi Y. Cikgu tu buat apa? 2 cm kepada cikgu tulis 10 unit. 2 cm 10 unit. Jadi kita ambil garisan untuk garis paksi Y kita. Silap warna hitam. Okey, kita ambil garisan untuk garis paksi Y kita. Okey, ni paksi Y kita Ni paksi Y kita. Bagus, ada soalan. Cikgu suka ada soalan. Okey, ni paksi Y kita. Okey, jadi bila dia kata 10 unit, okey ni kosong. Bila dia kata 10 unit, dia mula dengan apa ni? Nak letak apa kat situ? 10. Ya, 10. Lepas tu? 20. 20. Lepas tu? 30. Ya, lepas tu? 40. Ya. Okey, baik. Okey. Soalannya, berapakah nilai yang betul-betul berada di tengah? Yang nilai warna hijau. Okey. 0 ke 10? Mana satu titik tengah dia? 10 bahagi 2 dapat berapa? 5. 5. Maksudnya sini 5. 10 tambah lagi 5. Sini 15. Tambah lagi 5. Sini 25. Tambah lagi 5. Situ 35. Jelas ke semua? Jelas. Okey, baik. Okey, jap cikgu nak tanya kok ada yang. Okey, ada soalan nak tanya cikgu? Ada lagi? Okey, bagus. Jadi dekat sini cikgu nak terangkan kepada graf. Kenapa cikgu nak pergi kepada graf? Sebab kalau kita nak pergi kepada graf, untuk paksi kamu mesti dah boleh faham. Untuk koordinat kamu dah boleh faham cara cari koordinat, kamu dah boleh faham cara nak dapatkan dia punya XY. Okey, lepas tu untuk paksi kamu dah faham setiap selang-seli dia berapa, 0, 1, 2, 3 ataupun setiap unit dia berapa banyak. Akhir sekali bila kamu dah ada maklumat tentang paksi dan kamu ada maklumat tentang koordinat, baru kamu jawab dia punya graf. Jelas ke semua? Jelas. Okey, baik. Okey, jadi kita mungkin sempat buat satu sahaja graf. Kita mungkin sempat buat satu sahaja graf. Jadi cikgu nak kamu buat sama-sama dengan cikgu. Okey, untuk graf yang kita nak buat ni, kita pergi kepada soalan A. Jadi malam ni kita akan pergi kepada soalan A. Okey, tengok ini adalah soalan A kita. Ini adalah soalan A kita. Jadi step yang pertama, okey kamu buat. Cari
Isikan setiap koordinat dia. Isikan setiap koordinat dia. Maksud cikgu apa? Maksud cikgu isikan tempat kosong. Cikgu bagi masa. Ya, ada tanya cikgu ke? Mak tak ada. Okey, cari koordinat dia. Cari koordinat dia. Boleh ke nak cari koordinat tu? Tahu ke cara nak cari koordinat tu? Oh. Okey, bagus. Buat sama dia tak ada. Apa? Buat sama dia tak ada. Ya, betul. Macam tadi. Okey, ada yang dah dapat buat dah. Bagus. Buat je. Salah tak apa. Cikgu akan tunjuk juga. Okey, bagus. Okay, cikgu bagi lagi 2 minit Cuba buat, cuba buat. Okay, keluarkan dia punya koordinat Keluarkan dia punya koordinat. Okey, bagus. Okey, bagus. Bagus, 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 bagus. N dengar ke suara cikgu? Ya. Dapat buat tak tu? Okey. Okey, bagus. Cikgu tunggu lagi 1 minit. Jadi cikgu nak masing-masing cuba buat. Cuba buat. Okey, ni step pertama Step pertama macam cikgu bagi tahu tadi. Step pertama kalau nak buat graf, kamu kena ada koordinat. Kena ada koordinat. Koordinat dulu, baru paksi, baru graf. Jadi cikgu dah ajar koordinat, cuma kat sini kita buat latihan. Okey. Okey, bagus. Dah hantar dah. Okey, cikgu tunggu lagi yang lain.
Okey. Bagus. Terus buat. Okey, bagus. Okey, 1 minit lagi. Okey, jadi cikgu akan selesaikan titik kosong ni. Jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Kita ada masa lagi beberapa minit sahaja. Okey, cikgu akan tunjukkan untuk titik warna biru dulu. Okey, jadi fokus kejap. Cikgu tunjuk untuk warna biru dulu. Okey, sekarang kamu tengok X kita sama dengan -1. Okey, X kita sama dengan -1. Daripada fungsi kita Y sama dengan 2X tolak 3, masukkan -1 ke dalam X. Gantikan X tu jadi -1. Okey, tekan kalkulator 2 darab -1 tolak 3 dapat berapa? -5. Okey, -5. 2, tekan sebiji je dalam kalkulator. 2 dalam kurungan -1 tolak 3. Kena ada kurungan tu. Jadi dekat sini kita dapatlah koordinat dia. Kita dapatlah tempat nak diisi kepada tempat yang warna biru tu. Okey, kemudian cikgu buat pula tempat yang warna hijau. Okey, sekarang X kita sama dengan 1. X sama dengan 1. Okey, cari fungsi dia. Ni fungsi dia. Y sama dengan 2X tolak 3. Masukkan 1. Gantikan 1 ke dalam X. 2 darab 1 tolak 3. Okey, tekan kalkulator. Dapat berapa? -1. Okey, kita dapat. -1. Iya, kita dapat -1. Jadi kita isilah -1 dekat sini. Okey, cikgu teruskan kepada warna merah. Cikgu nak isi kepada koordinat dia. Okey, sekarang X kita adalah sama dengan 3. Okey, Y sama dengan 2X tolak 3. Ni fungsi dia kat atas ni. Okey, X tu gantikan 3. X gantikan 3 tolak 3. Okey, cuba tekan kalkulator. Dapat berapa? 3. Ya, kita dapat 3. Okey, seterusnya. Seterusnya. Dekat sini kita pergi kepada yang warna hitam. Okey, jadi dekat sini X adalah sama dengan 5. Okey, fungsi dia apa? Fungsi dia adalah Y sama dengan 2X tolak 3. Masukkan 5 ke dalam X. Dia akan dapat 2 darab 5 tolak 3. Okey, tekan kalkulator. Dapat berapa? 7. 7. Jadi inilah kita punya dah isi tu. Okey, jadi kita ada berapa koordinat? Kamu tengok dekat sini. Koordinat yang pertama adalah kita baca X dia dulu. Koordinat yang pertama adalah -2,7. Koordinat yang kedua apa? Ni yang kedua. Kedua adalah -1,-5. Koordinat yang ketiga, ni koordinat ketiga. Koordinat ketiga 0,-3. Koordinat yang keempat kita baca macam mana? Kita baca 1,-1. Koordinat 5, baca X dia dulu. X dia adalah 2,1. Okey, koordinat yang keenam, tengok ni. Kita baca 3,3. Koordinat yang ketujuh, kita baca macam mana? Kita baca 4,5.
Dan koordinat yang ke-8 adalah kita baca 5,7. Jadi kita selesai kita punya koordinat. Boleh faham ke semua dekat situ? Boleh. Okey, bagus. Okey, sekarang ni kita akan buat paksi. Okey, cikgu ada masa 10 minit sahaja. Kita akan buat paksi. Jadi cikgu nak kamu tengok betul-betul Cikgu nak kamu tengok betul-betul. Okey, jadi ini adalah kita punya koordinat. Ini adalah kita punya kertas graf. Ni kertas graf kita. Kejap cikgu zoom out lagi. Okey, cikgu zoom out lagi. Okey, cikgu akan tarik sekadar yang cikgu mampu. Okey. Silap. Okey, sekejap. Okey, cikgu tengah tarik ni. Okey, fokus tau, fokus. Okey. Okey, tengah fokus ke? Nak dengar sikit suara? Tengah fokus. Okey, baik. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Masing-masing boleh tengok di hadapan. Nampak tak kertas graf dekat depan ni? Tengah. Nampak cikgu. Okey, bagus. Okey, jadi daripada kertas graf ni, cikgu copy balik soalan tu. Tengok soalan dia. Cikgu isi dengan X dulu. Silap. Aduh lah. Okey, cikgu isi dengan X dulu. Nilai X dulu. Okey, sekarang kita nak buat apa ni? Titik koordinat kita dah settle. Sekarang kita akan selesaikan paksi. Kita akan selesaikan paksi. Nak tanya soalan. Okey, kejap tanya Okey, saya nak tanya soalan macam mana nak. Okey, jadi kita akan selesaikan dulu paksi. Okey, sekarang cikgu nak soal kamu. Kita isi dulu untuk paksi X. Kita isi dulu untuk paksi X. Okey, paksi X kita mula dengan apa? -2. -2. Lepas tu? -1. Lepas tu? Kosong. Lepas tu? 1. Lepas tu? 2. Okey, lepas tu? 3. Okey, lepas tu? 4. Okey, lepas tu? 5. Okey. Jadi dalam paksi X kamu kena ada nilai -2 yang paling kecil, dan yang paling besar kena ada nilai 5. Paling besar kena ada nilai 5. Okey, itu untuk paksi X. Itu untuk paksi X. Kemudian kita tengok pula untuk paksi Y. Kita tengok pula untuk paksi Y. Okey, untuk paksi Y, berapakah nilai yang paling kecil untuk paksi Y? Tengok dekat sini. Berapakah nilai yang paling kecil untuk paksi Y? -7. Okey, berapakah nilai yang paling besar untuk paksi Y? 7. Okey, 7. Bermakna itu untuk paksi X. Untuk paksi Y, nilai yang paling kecil kamu kena isi mesti ada nilai 7, -7. Dan yang paling besar, ni koordinat koordinat. Yang paling besar adalah 7. Sampai situ jelas ke semua? Boleh faham sampai situ? Boleh cikgu. Okey, baik. Okey, seterusnya kita tengok dia punya skala. Kita tengok dia punya skala. Okey, kita pergi dulu kepada paksi X. Cikgu pergi dulu kepada paksi X. Okey, cikgu pergi dulu kepada paksi X. Okey, jadi cikgu buat dekat tengah ni. Okey, cikgu buat dekat tengah tu. Okey, nampak ke dekat tengah tu? Boleh faham ke situ? Okey, sekarang untuk paksi X dekat sini, kamu baca elok-elok dia punya skala. 2 cm 1 unit. 2 cm 1
unit. Jadi dekat sini dia punya skala kamu kena isi -2 dulu. Jadi bila 2 cm 1 unit, kalau cikgu cakap ni -2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, jadi bila cikgu cakap sini -2, sini berapa sini? 1. -1. Okey, kat sini berapa? Kosong. Kosong. Okey, ni berapa? 1. Ni berapa? 2. Ni 3. Ni 4. Ini 5. Okey, habis dah untuk paksi X. Okey, untuk paksi X jelas ke semua? Yes. Okey, bagus. Sekarang untuk paksi Y. Okey, sebelum kita isi skala untuk paksi Y, kita buat garisan dulu. Kita nak buat garisan dekat mana? -2 ke, -1 ke, kosong? Mana pusat dia? Pusat dia nombor berapa agak-agak? Ya, kosong. Jadi tariklah satu garisan untuk paksi Y. Okey, kita tarik dah satu garisan untuk paksi Y. Jadi kita tengok dulu kepada paksi Y. Paksi Y ni dia cakap apa? Dia cakap 2 cm kepada 2 unit. Okey, sekarang ni cikgu tulis dekat sini. Kalau sini kosong, sini berapa atas dia? 1. Salah. 2 unit. 2 unit. 2. 2. Lepas tu atas dia? 4. Lepas tu atas dia? 6. Atas dia? 8. Okey, bawah dia pula. Ni berapa bawah dia? -2. Okey, -2. Bawah dia lagi? -4. Lepas tu? -6. -6. Teruskan. Dapat? -8. Okey, cikgu boleh berhenti dekat situ. Okey. Sekarang cikgu nak soal semua. Sampai situ jelas ke? Boleh faham ke sampai situ? Boleh. Okey, last. Cikgu tak tahu sekarang dah pukul berapa. Cikgu ada lagi 3 minit. Tunggu kejap. Tunggu kejap. Okey, sekarang kita dah ada skala. Kita dah ada koordinat. Ni koordinat kita. Ni adalah koordinat kita. Kita tengok koordinat kita. 1, -2, 7. Koordinat kita yang pertama. -2, 7. Okey, cikgu akan masukkan ni kepada itu new page. Okey, tengok. Okey. Sekarang ni cikgu akan masukkan yang ini pula. Okey, kejap Cikgu akan masukkan yang ini. Tak apalah. Okey, cikgu tunjuk Okey. Koordinat kita yang pertama adalah -2, 7. Okey, cari -2 dekat X. Cari -2 dekat X. Ini -2. Ini -2. Okey, 7. 7 tu dia berada di sini. Jadi inilah koordinat kita yang pertama. Boleh faham ke? Boleh. Okey, baik. Okey, nombor 2, -1, 5. -1, -5. Okey, X kita -1, Y kita -5. Okey, X kita -1. Ni silap, ni -7. Cikgu tersilap terletak. Ni -7. Okey, ni -7. Okey, silap. Kat atas ni dia bukan 7, dia -7. Jadi untuk X kita -2, untuk X kita -2, ini 7 kita. Jadi ini adalah koordinat yang pertama. Okey, kita pergi pula kepada koordinat kedua. -1, -5. Okey, ni -1 kita. Kita baca mana -5 kita. Okey, ni -5 kita. Ini koordinat kita yang kedua. Boleh faham ke macam mana cikgu plotkan koordinat pertama dengan koordinat kedua? Boleh. Okey, baik. Okey, sekarang koordinat ketiga. Bila X kosong, Y -3. Okey, jadi dekat sini bila X kosong, Y tu adalah -3. Ni -3 ni dekat sini. Jadi, cikgu plotkan. Ini adalah koordinat kita yang ketiga. Ini koordinat pertama. Ini koordinat kedua.
Ni koordinat ketiga. Cikgu teruskan pula baca koordinat keempat. X kita 1, Y kita -1. X kita 1, Y kita adalah -1. Jadi ni -2. Jadi -1 ni dekat tengah-tengah. Jadi ini adalah koordinat keempat. Okey, cikgu teruskan kepada koordinat kelima. X kita 2, Y kita 1. X kita 2, Y kita adalah 1. Dia berada di sini. Ini adalah koordinat kelima. Okey, teruskan kepada koordinat keenam. X kita 3, Y kita 3. X kita 3, Y kita 3. Dia berada di sini. Ini adalah koordinat keenam. Cikgu teruskan kepada koordinat ketujuh. X kita 4, Y kita 5. X kita 4, okey, tengok 4. Lepas tu Y kita 5. Jadi ini adalah koordinat ketujuh. Okey, cikgu terus kepada koordinat yang terakhir. X kita 5, Y kita 7. X kita 5, X kita 5, Y kita 7. Inilah koordinat kita yang ke-8. Itulah titik koordinat kita. Boleh faham ke macam mana cikgu dapatkan titik koordinat tu? Boleh. Boleh cikgu. Okey. Jadi mana graf kita? Graf kita adalah kamu kena sambungkan semua titik koordinat ni. Pastikan kena dekat tengah-tengah. Jadi inilah markah penuh untuk soalan ni. Boleh faham ke? Jelas ke yang cikgu tunjuk kat depan tu? Jelas cikgu. Yes. Okey, jadi sekarang dah pukul 10.32. Nanti cikgu akan send recording untuk video ni, untuk rakaman kelas ni. Kamu boleh tengok daripada awal cikgu ajar sampailah cikgu dapat keluarkan satu graf kita. Jadi kalau dia graf straight ni, apa nama graf dia? Cuba tengok nota kamu balik. Kalau di graf straight, apa nama graf dia? Linear. Graf linear. Graf garis lurus. Itu cara dia. Okey semua, jadi sampai situ sahajalah kelas kita untuk malam ni. Cikgu minta maaf salah silap cikgu kalau ada terkurang apa-apa. Dah pukul 10.32. Jadi sampai situ saja. Jadi untuk kelas ni cikgu akan buka balik Sabtu 8.30 hingga 10.30 malam. Nanti kamu siapa-siapa yang nak faham lagi boleh masuk Sabtu 8.30 hingga 10.30 malam. Okey, jadi semua okey ke kelas ni? Okey. Okey, baik. Okey, jadi sampai situ saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan bye. Assalamualaikum. Okey, sama-sama. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Terima kasih cikgu. Okey. Terima kasih cikgu.